Pintu masuk rumah bersebelahan dengan tingkap dapur. Tingkap tu tak berlansir dan masa lalu dekat koridor tu nak masuk rumah, abang nampak ada seseorang tengah basuh mak dekat sinki dari tingkap tu. Orang yang basuh mak tu, kata abang, badan besar, hitam, tak pakai baju dan kepala berselubung towel warna purple. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dia memudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsikan dua cerita. Satu cerita daripada Abang Syukur, satu lagi daripada Damrong. Nak tahu kisah mereka berdua ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah ni jadi masa umur Abang Syukur 13 tahun. Masa tu dia tinggal di satu taman perumahan dekat depan jalan masuk sebuah kampung berdekatan dengan sebuah pekan. Tahun 80-an. Waktu tu tak ada gadget macam sekarang ni. Apa yang ada adalah duduk melepak beramai-ramai dekat kepala kampung. Satu hari tu Abang Syukur melepak dengan beberapa orang kawan. Ada yang dari perumahan tu dan ada juga daripada kampung berdekatan. Masa tengah melepak tu, tiba-tiba kawan Abang Syukur bernama Koki bersuara, "Korang nak kaya tak? Ada orang bagi tahu aku macam mana nak kaya cepat." Kata Koki, kalau nak kaya cepat kena minum air mandian mayat. Tapi kena minum air mandian mayat tu dari bekas titisan mandian. Maknanya kena tunggu bawah rumah. Bila menitis je air tu, terus tadah dan minum. Lepas tu akan nampak tongkat Raja Jin. Tongkat tu kena ambil. Bila ambil nanti, Raja Jin akan minta balik tongkat tu. Masa itulah mintalah apa saja pun. Nampak senang, tapi bab nak minum air bekas mandian mayat, itu je masalah. Tiba-tiba Ali mencelah. Dia cakap masa abang dia kena sawan mayat, bapak dia bagi abang dia minum air mandian mayat. Lepas tu terus sembuh. Abang Syukur yang dengar mula rasa tertarik dan bertanya pada Koki, apa pantangnya? Koki kata tak ada pantang apa-apa, hanya perlu pertahankan tongkat jin tu untuk berjaya dapatkan permintaan kita, katanya. Masa tu Abang Syukur yang memang jenis pemberani dan dah terbiasa dengan benda-benda menyeramkan, mula tertarik dengan cerita Koki. Jadi Abang Syukur rasa nak buat benda tu. Dari hari ke hari dia tunggu kematian dekat kampung tu. Sebab masa tu Abang Syukur memang bercita-cita nak keluar negara, belajar dan bekerja, dan kalau boleh terus tinggal dekat luar negara. Itulah cita-cita dia masa tu. Dan Abang Syukur tahu kena ada duit yang banyak untuk merealisasikan impian dia tu. 3-4 bulan berlalu, akhirnya ada kematian berlaku dekat kampung tu. Bila Abang Syukur dengar je ada kematian, dia jadi sangat bersemangat nak buat ritual yang Koki pernah ceritakan. Lepas asar, Abang Syukur dengan kawan-kawan dia pergi ke rumah orang meninggal tu lah. Mayat akan dimandikan dan dikafankan dan akan dikebumikan malam tu juga. Dulu kebanyakan rumah kampung ada beranda dan biasanya kalau ada kematian, dekat beranda tu lah mayat akan dimandikan. Suasana petang tu agak redup. Kebetulan pula rumah tempat mayat akan dimandikan tu dekat bawah rimbunan pokok buah-buahan dan dikelilingi pokok-pokok getah. Jadi suasana agak gelap dan senanglah Abang Syukur nak menyelinap bawah kolong beranda tu. Abang Syukur tunggu betul-betul dekat bawah tempat jenazah akan dimandikan dengan perasaan yang bercampur bau. Tak lama kemudian Abang Syukur mula dengar jenazah dah dibawa ke tempat pemandian. Dari celah-celah kayu beranda dekat bawah rumah tu, Abang Syukur nampak sama-sama proses mandian jenazah tu dimulakan. Dia dah siap sedia dekat bawah.
tunggu titisan air mandian jenazah tu menitik ke bawah. Bila nampak je air tu menitik, Abang Syukur tadah dengan tangan, lepas tu terus minum. Rasanya memang meloyakan. Tak boleh nak bayangkan macam mana rasanya. Sebaik saja Abang Syukur minum air mandian jenazah tu. Memang betul apa yang Koki cakap tu. Dekat depan Abang Syukur ada satu tongkat berwarna emas dengan butiran batu permata berwarna-warni yang sangat cantik dan nampak mewah. Cuma Koki tak cerita, dekat sebelah tongkat tu ada sosok makhluk yang sangat hodoh, berwajah merah, bertaring, bertanduk, telinga yang sangat kecil dan lidah yang sangat panjang, tengah jilat titisan air bekas mandian tu. Abang Syukur terperanjat, cepat-cepat dia bangun dan terhantuk kepala dia dekat alang kolong dengan bunyi yang sangat kuat, sampai orang yang tengah mandikan jenazah tu berhenti sebab mereka terperanjat bila dengar bunyi hantukan kepala Abang Syukur tu. Cepat-cepat Abang Syukur berlari keluar dari bawah kolong tu, cari kawan-kawan dia. Tongkat dia tak ambil sebab terlampau terperanjat. Bila sampai dekat tempat kawan-kawan dia berkumpul, Abang Syukur jadi panik sebab dekat sekeliling kawan-kawan dia tu ada bermacam-macam makhluk yang duduk berhimpit-himpit dan ada yang bergayut dekat bahu sambil jilat cuping telinga kawan-kawan dia. Pertama kali dalam hidup Abang Syukur tengok suasana macam tu, dia jadi semakin panik tapi tetap bertahan sampai majlis pengebumian selesai untuk menghormati keluarga si mati. Balik dari pengebumian, hari dah nak masuk isyak. Abang Syukur dah macam orang gila sebab terpaksa kayuh basikal sambil elak makhluk-makhluk yang ada dekat sekeliling dia. Baru Abang Syukur tahu makhluk-makhluk gaib ni lebih banyak dari manusia. Abang Syukur gagahkan juga kayuh basikal nak balik ke rumah dekat taman perumahan tu. Sampai dekat seberang sungai, Abang Syukur tinggal seorang sebab kawan-kawan yang lain dah ikut haluan masing-masing. Dari seberang sungai sampai atas jambatan, Abang Syukur macam dah tak boleh nak kawal ketakutan sebab nampak makhluk-makhluk tu. Dalam banyak-banyak makhluk tu, pocong adalah makhluk yang paling menakutkan. Selain dari mukanya yang hitam, hancur dan berulat, Abang Syukur rasa bersalah sebab dia minum air bekas mandian jenazah. Itulah yang membuatkan dia jadi bertambah takut bila nampak sosok pocong, dan ketakutan tu kekal sampai sekarang. Abang Syukur terus kayuh basikal selaju-lajunya nak cepat sampai ke rumah. Sampai dekat rumah, dia terus rempuh pintu pagar rumah sampai arwah mak dia membebel. Yelah, takut pintu pagar rumah tu rosak. Malam tu Abang Syukur tak boleh tidur. Dalam bilik dia penuh dengan makhluk-makhluk tu. Abang Syukur buat keputusan nak tidur dekat ruang tamu. Tapi yang peliknya, bila sampai dekat depan ruang tamu, tak ada pula makhluk-makhluk gaib dekat situ. Walaupun makhluk-makhluk tu tak ada dekat ruang tamu, tapi Abang Syukur tetap tak boleh tidur juga. Setiap kali pejamkan mata, wajah pocong akan bermain dalam fikiran. Abang Syukur betul-betul tertekan. Kaya tak dapat, masalah yang dapat. Itulah yang Abang Syukur hadapi selama berhari-hari berikutnya. Dia cuma dapat tidur bila berada dekat surau sekolah. Maka terjadilah sesi ponteng kelas untuk beberapa waktu supaya Abang Syukur dapat tidur. Bila Abang Syukur cerita apa yang dia alami pada Koki dan kawan-kawan yang lain, mereka hanya ketawa terbahak-bahak. Dekat 2 minggu, Abang Syukur jadi tak keruan. Dekat sekolah, makhluk-makhluk tu ada di setiap penjuru. Dalam bilik air, ada pontianak bergayut dekat pintu. Nak makan, ada yang jilat nasi. Sampaikan setiap kali Abang Syukur nak buat apa-apa, dia akan azan dulu secara berbisik atau azan dalam hati untuk jauhkan makhluk-makhluk tu. Hinggalah suatu petang, masa balik dari sekolah, Abang Syukur ditahan oleh seorang lelaki tua. Wak Kemen namanya. Orangnya sangat garang. Tak ada orang pun yang berani dengan Wak Kemen ni. Wak Kemen tahan Abang Syukur sebab dia tengok Abang Syukur bawa basikal macam orang gila, bawa secara zigzag, macam elak sesuatu. Abang Syukur berhenti je depan Wak Kemen. Terus Wak Kemen berkata, "Haram jadah, kau kalau nak menyusahkan orang, jangan naik basikal. Mati anak orang nanti. Malam ni kau datang rumah aku. Jangan lewat pukul 12 malam. Kau tak datang, aku cari kau sampai lubang cacing." Wak Kemen terus berlalu pergi. Masalahnya, rumah Wak Kemen tu dekat ujung kampung, kena melintas tanah perkuburan. Abang Syukur takut, jadi serba salah nak pergi sebab dah tentu dia akan nampak banyak makhluk gaib dekat tanah perkuburan tu. Kemudian Abang Syukur pergi ke rumah kawan dia yang bernama Ali dan ceritakan permintaan Wak Kemen tu. Ali suruh Abang Syukur pinjam motor Husin. Kalau naik motor, Ali akan temankan. Kebetulan Husin bagi Abang Syukur pinjamkan motor dia. Malam tu pukul 11 malam, Abang Syukur dengan Ali pergi ke rumah Wak Kemen. Abang Syukur bawa motor sekejap ke kanan, sekejap ke kiri sebab nak elak berbagai bentuk makhluk yang ada di sepanjang perjalanan ke rumah Wak Kemen tu. Beberapa kali Ali marah Abang Syukur sebab Ali ingat Abang Syukur main-main bawa motor, padahal sebenarnya dia tak nampak apa yang Abang Syukur nampak ni. Sampai je dekat rumah Wak Kemen, belum lagi nak tungkap motor, Wak Kemen dah bersuara, "Binatang, berani kau ya? Kau tunggu
situ, jangan gerak. Abang Syukur dengan Ali kebingungan. Kemudian mereka berdua nampak Wak Kemen datang sambil bawa satu baldi air. Bila sampai dekat Abang Syukur dan Ali, Wak Kemen terus simbah air tu pada mereka berdua. Dah balik. Kalau kau degil lagi, memang aku bunuh kau, kata Wak Kemen. Mereka berdua terpinga-pinga dengan arahan Wak Kemen tu dan terus balik. Dalam perjalanan balik tu, Abang Syukur perasan makhluk-makhluk gaib tu dah berkurangan. Tak ada lagi dekat tengah jalan, cuma ada dekat atas pokok atau dekat tepi jalan je. Tapi walau macam mana pun tetap mengerikan. Sampai dekat rumah Ali, Abang Syukur pulangkan motor si Husin dan kayu basikal balik ke rumah. Sepanjang perjalanan balik tu, tak banyak makhluk yang Abang Syukur nampak. Cuma ada pocong, pontianak, langsui, hantu tetek, wanita tua bongkok, banas pasti, hantu galah, kuyang dan makhluk berbulu hitam tinggi bertaring dengan mata merah menyala. Makhluk-makhluk tu hanya perhati je Abang Syukur. Malam tu Abang Syukur dapat tidur lena. Keesokan harinya, lepas balik sekolah, sekali lagi Abang Syukur ditahan oleh Wak Kemen, disimpang masuk ke taman perumahan dia. Kau datang rumah aku malam ni, jangan lewat 11 malam. Kau tak datang, aku bunuh kau. Abang Syukur hanya mengangguk sambil fikir, apa salah dia sampai Wak Kemen nak bunuh dia. Kemudian Abang Syukur terus pergi jumpa Ali dan bagi tahu hal tadi. Tapi kali ni Ali tak dapat ikut. Malam tu pula Husin tak ada. Dia pergi mana entah naik motor. Jadi malam tu terpaksalah Abang Syukur kayuh basikal menuju ke hujung kampung sorang-sorang. Sepanjang perjalanan tu, tak banyak makhluk gaib yang Abang Syukur nampak. Cuma pocong, pontianak dan banas pati je yang ikut dia dari belakang. Kayuhan basikal terasa sangat berat. Bila Abang Syukur toleh ke belakang, dia nampak ada langsui tengah duduk dekat tempat duduk basikal belakang tu sambil mengiring. Sepantas kilat Abang Syukur kayuh basikal dia sampai masuk ke pekarangan rumah Wak Kemen. Dan ketika itu jugalah Abang Syukur dengar hilai ketawa dan mengilai. Macam semalam, sampai je dekat rumah Wak Kemen, Abang Syukur terus kena maki dan kena simbah dengan air. Lepas tu Wak Kemen suruh balik. Abang Syukur balik dengan ketakutan sebab dah terkena masa nak datang tadi. Untuk elakkan kejadian tadi berulang, Abang Syukur kayuh basikal sambil duduk dekat tempat duduk belakang. Sakitnya kelangkang hanya Tuhan je yang tahu masa tu. Keesokan harinya macam semalam, Wak Kemen dah menunggu dia. Kali ni suaranya lembut sikit. Malam ni kau datang pukul 8 malam, jangan lewat, kata Wak Kemen. Abang Syukur hanya mengiyakan je arahan daripada orang yang paling garang dekat kampung tu. Malam tu Abang Syukur buat keputusan untuk solat maghrib dekat surau kampung tu, supaya dia dapat ikut Wak Kemen balik ke rumah dia. Sekurang-kurangnya tak adalah Abang Syukur rasa takut. Rancangan Abang Syukur tu menjadi sebab Wak Kemen solat maghrib berjemaah dekat surau malam tu. Lepas solat maghrib, Abang Syukur pun ikut Wak Kemen balik rumah. Dalam perjalanan tu, Abang Syukur hanya nampak sosok pocong, pontianak dan banas pasti yang berada dekat seberang parit. Tak macam malam-malam sebelumnya. Makhluk-makhluk tu berada dekat pinggir jalan. Sampai je dekat rumah Wak Kemen, sekali lagi, kau tunggu sini, suka-suka je ikut aku balik. Binatang, kata Wak Kemen. Abang Syukur jadi bingung, salah ke dia ikut Wak Kemen balik? Sebab Wak Kemen juga yang suruh datang ke rumah dia siang tadi. Macam malam-malam sebelumnya, Abang Syukur kena simbah dengan sebaldi air. Cuma malam ni, airnya terasa sangat sejuk berbanding dengan malam-malam sebelumnya. Lepas disiram dengan air, Wak Kemen suruh naik ke rumahnya. Abang Syukur duduk dekat beranda rumah, sementara Wak Kemen masuk ke dalam rumah. Dalam kesejukan tu, Wak Kemen bagi tuala untuk keringkan badan dan sediakan kopi untuk panaskan badan. Kemudian Wak Kemen duduk sebelah Abang Syukur dan mengatakan apa yang Abang Syukur dah buat tu sangat-sangat tak wajar. Malah ianya haram di sisi agama. Wak Kemen suruh Abang Syukur beristighfar dan mengucap. Abang Syukur sedar dia dah buat satu kesalahan besar disebabkan kebodohan dia sendiri. Wak Kemen bersuara, kau habiskan kopi, kejap lagi aku nak tutup mata batin dan ambil sikit keberanian kau supaya kau tak buat lagi benda-benda bodoh macam ni lagi. Lepas minum kopi, Wak Kemen usap mata Abang Syukur dengan sejenis daun sambil baca beberapa ayat. Daun apa? Sampai sekarang Abang Syukur tak tahu. Lepas usap tu, mata Abang Syukur jadi pedih sikit. Kemudian dia tengok sekeliling. Dah tak nampak lagi makhluk-makhluk gaib. Tapi Wak Kemen cakap tak semestinya bila dah tutup mata batin takkan nampak lagi makhluk-makhluk gaib tu. Sampai waktunya akan nampak juga, tapi taklah sekerap dulu. Abang Syukur tanya Wak Kemen, macam mana dia tahu Abang Syukur dah minum air mandian mayat? Wak Kemen cakap dia terdengar perbualan kawan-kawan Abang Syukur dekat anjung surau pada satu malam. Kemudian dia terus pantau Abang Syukur dari jauh nak pastikan betul ke apa yang diceritakan oleh kawan-kawan Abang Syukur tu. Bila Wak Kemen perhati, memang sah, mata batin Abang Syukur dah terbuka. Dan yang Abang Syukur tak tahu, walaupun mata batin dia dah ditutup, tapi aura wangi tu tetap ada dalam diri dia. Sehingga ke hari ni, Abang Syukur kekal wangi bagi makhluk-makhluk gaib tu.
Al-Fatihah untuk arwah Wak Kemin. Kolej kediaman sebuah universiti di Selangor gempar apabila seorang mahasiswa gantung diri dalam bilik. Mayat ditemui oleh housemate setelah dekat 2 minggu tak dengar khabar. Bila pintu dipecahkan, seorang pelajar berketurunan India tergantung dekat kipas siling dengan wayar setrika. Kejadian tu dikatakan jadi masa cuti semester dan disebabkan tak ramai menginap dekat kolej kediaman masa tu. Pihak universiti berjaya sorokkan kes tersebut dari pengetahuan umum. Sejak dari penemuan mayat dekat bilik tersebut, unit kediaman pelajar tu dikosongkan buat sementara waktu, sementara tunggu siasatan selesai. Lepas penghuni unit kediaman tu dibenarkan kembali ke apartmen, mereka mendakwa selalu terdengar bunyi-bunyian dari bilik bekas housemate yang dah mati tu, seolah-olah ada orang dekat dalam dia. Tapi tak ada penampakan pelik-pelik berlaku dekat luar bilik tu. Penghuni unit bilik tu pun lama-lama dah terbiasa dengan bunyi-bunyi dari bilik tu. Hari berlalu, assignment, exam, final year project, cinta kampus, student life membuatkan warga universiti lupa kejadian malang tersebut. Hinggalah tamat semester dan bekas housemate asal pelajar India yang BD tu keluar dari rumah sebab dah graduation semester baru dan unit tersebut dihuni oleh pelajar baru. Mengikut cerita urban legend, pelajar yang dapat bilik BD tu pada malam pertama ditolak jatuh dari katil. Pada mulanya dia ingat dia tidur lasak sampai jatuh ke bawah. Dia bangun balik tidur dekat atas katil. Tapi bila bangun besok pagi, sedar-sedar dah ada bawah katil malam pertama. Jadi anggap kebetulan je lah. Malam kedua, mamat ni jatuh katil lagi. Dia naik tidur atas katil semula dan sekali lagi buka je mata, tengok dah ada dekat bawah katil. Dah mula rasa tak sedap hati dah. Malam ketiga dia nekat tak nak tidur. Macam-macam lah dia buat supaya tak nak tidur. Layan VCD lah, layan MP3, baca buku, macam-macam lah. Tapi kelopak mata dia macam ditarik-tarik, kuyuh je. Akhirnya terlelap dekat atas meja. Lebih kurang pukul 3-4 pagi macam tu, dia tersedar dan nak tidur atas katil. Toleh je arah katil, nampak ada sesuatu atas tilam ditutupi selimut. Mungkin mamai agaknya dia anggap mainan mata je lah. Bila dah berdiri betul-betul sebelah katil, baru nampak jelas bentuk macam orang dekat bawah selimut. Atau lebih tepat lagi, macam mayat dah dikafankan. Mencicit mamat ni lari keluar bilik dan kejutkan housemate yang lain. Semua periksa bilik tersebut, tapi tak ada apa-apa yang aneh. Kemudian mamat tu bawa barang dia keluar dan berkampung dekat ruang tamu. Besoknya dia pergi ke pengurusan kolej dan minta tukar bilik. Pelajar tu ingat mesti susah punya nak tukar bilik sebab bukan senang-senang nak minta tukar bilik, apa lagi dengan alasan bilik ada hantu. Terkejut dia bila senang je permohonan dia tu diluluskan dan dibenarkan tukar pada hari tu juga. Macam tak percaya, tapi dia tak banyak soal. Masa pindah rumah, barulah dia tahu pasal kejadian bunuh diri dekat bilik dia tu. Kisah kejadian BD tu jadi hot balik. Penghuni unit tu jadi panas bontot lah bila orang cakap rumah mereka ada hantu. Sebab dah tak boleh pindah unit sampai semester depan. Tahan je lah buat sementara waktu. Hari Sabtu, sekitar pukul 10 pagi, penghuni bilik sebelah bilik air melepak dekat katil, bertentangan dengan pintu bilik yang terbuka. Masa tengah layan MP3 dekat komputer, dia nampak orang berbadan besar hitam, cuma berseluar pendek dengan towel berselubung dekat kepala masuk ke dalam bilik air tu. Dia buat tak tahu je lah sebab dia ingat tu salah seorang housemate dia. Bila dah lebih kurang 20 minit macam tu, dia baru sedar bilik air dari tadi tak ada bunyi shower. Mamat ni pergilah periksa dan mendapati pintu bilik air terbuka, lantai dan dinding semua kering. Kemudian ada salah seorang housemate dia keluar dari bilik dalam keadaan bertawa dan masih mamai. Mamat tu tanyalah, "Kau ke yang mandi tadi?" "Mandi apanya? Aku baru bangun ni ha," jawab housemate-nya tu. Apa lagi tercengang lah mamat tu. Dalam rumah tu ada 3 orang termasuk dia. Seorang lagi dah balik kampung semalam. Kemudian mamat tu ceritakan apa yang dia nampak tadi. Dan tiba-tiba, boom, pintu bekas bilik BD tu terhempas kuat. Padahal bilik tu berkunci. Perlahan-lahan mereka tekap telinga ke pintu dan jelas kedengaran bunyi kipas siling dipasang pada kelajuan maksimum. Kemudian ada bayang-bayang dari bawah pintu macam ada orang dekat dalam. Kalau sekali dua mungkinlah bayangan langsir yang berkibar-kibar kena angin kipas. Tapi kalau dah lain macam je pergerakannya, mereka syak ada orang dekat dalam. Pintu diketuk. Sekali ketuk tak ada respon. 2 kali ketuk tak ada respon juga. Mamat ni dengan housemate dia mula berketuk berkali-kali, tok 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 tok, macam nak runtuh pintu tu sambil mengugut penghuni dekat dalam. Kemudian bunyi tombol pintu dipulas kedengaran. Tak. Pintu bilik dibuka dan mereka mendapati bilik tu kosong. Bukan setakat kosong, kipas tak hidup
Tingkap tu tutup habis dengan langsir sampai gelap. Habis siapa yang pulas tombol pintu tu? Mereka berdua terus berlari ke pejabat pengurusan dekat bawah blok. Sampai dekat pejabat pengurusan, mereka terus ceritakan kejadian tu pada pegawai bertugas dari A sampai Z. Dan macam biasalah, cerita panas macam ni mana boleh simpan lama-lama. Kejap je dah tersebar satu kolej kediaman. Tak sempat pegawai pengurusan sampai ke unit tersebut, dah ramai yang bersidar dekat depan rumah. Pemeriksaan dibuat dan pegawai tu tanya dekat penghuni rumah sama ada nak panggil ustaz atau tak. Kalau penghuni tu Islam, tak payah tanya, tapi disebabkan penghuni-penghuni rumah tu adalah non-Muslim, jadi kenalah tanya. Bagi mereka terpulang nak panggil siapa, tapi mereka nak keluar dari rumah tu, dah tak sanggup nak lama-lama tinggal dekat situ. Pengurusan kampus kediaman benarkan hari tu juga dua orang tu pindah masuk ke bilik baru. Tinggallah mamat yang balik kampung tu. Kita sebut saja nama dia Abon. Dia tu Cina. Hari terus berlalu dan Abon yang balik kampung tu pulang ke unit kediaman pada malam Ahad. Masa nak masuk pagar kolej kediaman, Abon perasan tingkap bilik BD dekat tingkat 7 tu lampu menyala, langsir berkibar-kibar keluar tingkap, kipas dihidupkan, bermakna bilik tu ada orang. Abon perasan juga bilik-bilik housemate dia yang lain gelap, tapi dia tak ambil pusing lah. Yelah, mungkin mereka pergi keluar makan ke apa. Pintu masuk rumah bersebelahan dengan tingkap dapur. Tingkap tu tak berlangsir dan masa lalu dekat koridor tu nak masuk rumah, Abon nampak ada seseorang tengah basuh mak dekat sinki dari tingkap tu. Orang yang basuh mak tu, kata Abon, badan besar, hitam, tak pakai baju dan kepala berselubung towel warna purple. Masa masuk rumah, orang basuh mak tadi menonong je masuk bilik BD dan terus tutup pintu. Tak balas pun teguran si Abon ni. Sentap jugalah, tapi malas nak ambil kisah. Abon pun masuk ke bilik dia. Sekitar pukul 3 pagi macam tu, Abon terjaga dari tidur. Biasalah bangun tidur tengah-tengah malam macam ni mesti rasa nak terkencing. Jadi dia pun pergi ke toilet, dah flush apa semua. Abon balik ke biliknya. Masa jalan dekat koridor kecil menuju ke bilik dia, penghuni bilik BD tu buka sikit pintu bilik dan tengok Abon. "What's up bro?" Siapa si Abon tu? Sapaannya tak berbalas, cuma ternampak sepasang mata dengan senyuman meleret dari bukaan kecil pintu bilik tu. Memang seriau, tapi Abon tak fikirlah pasal hantu ke apa. Tiba-tiba terdengar housemate-nya tu panggil, "Come, kata penghuni dari bilik BD tu sambil tangannya memanggil-manggil masuk ke bilik. Abon kata suara orang tu garau macam sakit tekak. Dia dah rasa lain macam, dah rasa macam ada yang tak kena dengan housemate dia tu. Meremang bulu roma si mamat Cina tu. Abon terus lari masuk bilik, kunci pintu dan keluar rumah ikut tingkap bilik yang menghadap koridor. Subuh tu kecoh dekat surau blok. Ada budak Cina terbongkang tidur dekat dalam surau. Rumah warden diketuk pagi tu juga. Sekumpulan pelajar laporkan kejadian bilik BD yang berhantu tu. Pada mulanya warden tak percaya. Dia kata mengarutlah semua tu. Tapi bila mereka tunjuk ke arah bilik BD yang jelas nampak lampu menyala dan kipas terbuka, dia janji akan cuba selesaikan masalah tu secepat mungkin. Ustaz dipanggil dan geng surau buat upacara pembersihan rumah tu. Selesai aktiviti, Ustaz kata insyaAllah dah okey dah bilik tu, tapi tak cakap apa benda yang menghuninya. Penghuni lama dah tak sanggup nak pindah masuk balik. Bincang punya bincang, pengurusan buat pengumuman. Siapa yang sanggup menginap dekat unit tu cuma perlu bayar sewa RM50 je sebulan dan dibenarkan tinggal 2 orang sebilik. Siap beli katil dan berdeka lagi untuk setiap bilik. Berebutlah orang nak, terutamanya yang Muslim lah. Dahlah surau dekat blok yang sama, tak payah jalan kaki jauh-jauh, turun lift je dapatlah rumah tu dekat geng-geng surau. Malam tu masa semua melepak dekat hall rumah, mereka diganggu dengan bunyi deringan nyaring dari bilik BD. Penghuni bilik tu rasa pelik sebab dia cakap bunyi alam mereka tak bunyi macam tu. Salah seorang pergilah ke bilik dan alangkah terkejutnya bila nampak ada orang berbadan besar, hitam, berseluar pendek tergantung dekat kipas siling dan kepalanya berselubung dengan towel. Dipendekkan cerita, sejak hari tu unit apartmen tu dikosongkan. Tak ada siapa berani tinggal dekat situ dah. Nak lalu lalang depan rumah tu pun orang tak berani sebab ada yang kata mereka ternampak lelaki kepala berselubung dengan towel mundar-mandir dalam rumah dari tingkap dapur. Untuk mengelakkan kejadian tak diingini berlaku, pengurusan kolej kediaman mewartakan rumah tersebut tidak boleh dihuni. Sehingga ke hari ini, pada waktu-waktu tertentu, lampu dan kipas bilik BD tu akan hidup dengan sendirinya dan boleh dilihat jelas dari luar. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.